Oh, adakah yang peguam-peguam yang dikategorikan masuk zaman dulu tu adalah peguam yang bekerja ataupun peguam yang ada firma sendiri buat bisnes? Kalau tanya saya, yang berbisnes lah. Yang berbisnes lah. Okey, sebab apa tu? Sebab sebab dia bisnes kan. Bila dia buat satu kes tu, dia akan tengok kepada sama ada kes tu dia boleh handle atau tak. Daripada kes tu yang dia nak handle tu, benda tu boleh mendatangkan dia punya income atau tidak. Compare dengan orang yang bekerja sebagai dalam government sector kan. Dalam government sector ni dia beza, dia bekerja kan. So orang yang membuat firma ni dia bekerja dan dia berbisnes kat situ. So kita nak deal, nak ambil satu-satu kes tu, kita akan ada side punya view. Kita kata benda ni kita nak ambil, sambil kita nak uruskan benda ni, kita ada side view kita nak income dekat situ. Kita pandang dua sudut lah. Macam tu lah. Macam Tuan sendiri masa study dulu dekat universiti mana? Saya di Universiti Melaya. Saya ambil degree dalam syariah undang-undang. Oh, dah decide dah at that time? Syariah? Memang saya dapat tu syariah. Tapi syariah ni masa saya belajar dulu, dia ada banyak dia punya bidang dia. Syariah undang-undang, syariah ekonomi, syariah usul fiqh, syariah pendidikan. So banyak, dan syariah undang-undang. So saya ambil syariah undang-undang lah. Saya nampak lebih senang ataupun lebih minat saya tu. Benda tu. Jadi saya ambil dua, syariah dan undang-undang. Oh, dia memang guaman ni kalau bila kita nak belajar memang kita kena spesifik terus lah. Kalau you civil punya line, you akan ambil LLB lah. LLB dan you practice lah. Syariah ni dia beza sikit. Macam saya ambil syariah law dekat Universiti Maya. Kemudian saya ambil di UIA, saya ambil dalam diploma syariah law practice, untuk practice punya. Oh, lain so, kita ada diploma dan kita ada degree lah. Okay. Macam Tuan sendiri recommend ke orang untuk jadi lawyer? Saya kalau minat, saya memang recommend lah. Banyak juga orang tanya soal macam tu kan. Sebab yelah, orang tak, kadang-kadang orang awam ni suka nak tu, tapi bila dia get involved dalam bidang ni, dealing dengan enactment, dealing dengan akta, dealing dengan undang-undang, dealing dengan perbicaraan orang awam, proceeding, saman, permohonan, sepina, saksi sana, bahan bukti semua kan. So ada orang tak boleh nak, mungkin dia limit dia macam tu. Ada orang dia boleh. So kalau you rasa you boleh, then carry on lah. Sebab saya pun dulu pernah kerja kat mahkamah tuan. Time PKP kan. Kalau tuan pernah dengar app GoGet ni, dia selalu bagi orang kerja part time. So katakan tuan ada guaman kan, ada firma yang cari pekerja part time sehari nak cleaner ke apa, tiba-tiba kan just post dalam tu. And ada satu company ni bekerjasama dengan mahkamah. Tuan tahu e-Jamin? E-Jamin tahu? Sure lah. Okay, ni mungkin sebab bidang jenayah ni saya rasa. So dekat Mahkamah Kuala Lumpur, dia perlukan orang tu jaga ke kaunter untuk bantu orang jamin. Sebab zaman dulu jamin kan cash kan? Betul. So sekarang ni ada jamin menggunakan website je. Betul. Tapi yalah, anak kesian lah. Masa saya dulu, saya tengok kesian gila. Mak ayah yang dah tua kan, nak jamin anak-anak orang. Bawa duit ke? Bukan bawa duit. Time tu dia nak slowly transition. So dia akan hantar orang-orang jamin ni ke saya. Maksudnya saya kena bantu dia orang buat transaction online. Okay. So itu tugas saya lah. Okay. Part time masa PKP tu. PKP fasa 2, fasa 3 tu. So dari situ antara first saya punya exposure lah dalam dunia mahkamah. Tapi kalau macam syari'i ni, dia tak pergi mahkamah Kuala Lumpur tu kan? Mahkamah syariah ada di Jalan Duta. Mahkamah yang sama ke? Tak, bukan. Yang dia bukan member besar tu Bukan. Dia okay. Mahkamah syariah, belah sini civil, dia masjid dan baru mahkamah satu kawasan juga. Satu kawasan juga. So bila tuan dah habis study tu, tuan bekerja dulu lah obviously. Saya kerja dengan orang. Kerja dalam, lama juga dalam 5 tahun macam tu. Dah dapat lesen. Sebab syariah, peguam syari'i, lesen dia dikeluarkan oleh negeri. Okay. So kalau you nak practice dalam negeri, kata you nak practice satu Malaysia, you kena ada 14 lesen. Uish.
Macam kita, macam saya ada Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Perak, Pahang, Melaka. So, Kena bayar? 6. So ada 6 negeri je kita boleh masuk. Maksudnya kita nak Nah, ada klien nak lantik ataupun klien nak minta kita bawa kes dia, dalam 6 negeri ni kita boleh sebab kita ada lesen. apa alasan di sebalik tu? Sebab undang-undang syariah adalah di bawah kuasa negeri. Oh, setiap negeri berbeza Setiap negeri berbeza. peraturan dia. Betul. Di bawah undang-undang kuasa negeri, Sultan. Jadi pengeluaran sijil-sijil untuk peguam-peguam dan praktis ni adalah bawah bidang kuasa negeri. Sebab ada 14 negeri. Oh, Kalau orang nak praktis Sabah Sarawak, kena ambil lesen kat sana lah. Macam tu. yeah. So, sebab tu kan buat social media kan. So, bila buat social media ni mesti klien daripada pelbagai negeri kan. Ada juga yang minta, cuma kita tak boleh buat. Tak boleh buat lah. Setakat nak advice kita boleh. Cuma kita akan minta, you mungkin boleh cari kontak-kontak lawyer-lawyer yang berada di negeri-negeri yang you nak buat tu, dan mereka akan serve you lah. Itu je. Tuan sebagai lawyer, kenapa tak teruskan bekerja? Kenapa nak buka firma guaman sendiri? Saya sebenarnya, Yusof, memang saya tak pernah kerja dengan government. Bukan saya tak, memang saya tak bekerja maksudnya kalau bekerja dengan orang tu, kalau macam firm saya, bos saya dulu, saya kerja dengan dia sampai satu masa kita tak ada experience untuk buat apa yang kita nak. So kalau dalam government punya sektor memang saya tak pernah masuk. Even tak pernah masuk lah. Jadi saya rasa mungkin tak lah kan. Sama ada saya bekerja dengan majikan firma sendirian ataupun saya buka sendiri. Bila dah lama tu kerja dengan orang, kita nak juga try untuk buat sendiri. Lama tu berapa tahun kan? Saya 5 tahun juga saya kerja dengan orang tu. Selepas habis daripada universiti tu, saya praktis chambering. Dah ada lesen masa tu, Kuala Lumpur dah ada, Selangor dah ada. Jadi saya try lah buka. Macam tu. So, bila tuan start buka bisnes sendiri, memang dia different game lah compared to tuan bekerja, betul? Betul. So ada Bila kita pagi balik, tak kisah hujung bulan atau hujung bulan kan. Sebab kita dibayar. Sekarang ni sebab kita kena cari income kita sendiri. So basically tuan buat guaman sendiri tu sebab kita just nak test kita punya limit je lah. Bukan lebih kepada alasan nak try tambah income sendiri. Itu salah satu sebabnya kita dah buat tu. Sebab kita nak buat benda tu, nak kata cabaran lah, untuk buat sendiri dan juga untuk income lah. Sebab bila kita dah buat sendiri ni, income tu nak kena ni lah kan. Sebab kita sendiri, kita yang nak kena cari. Tapi masa tuan buka guaman sendiri tu dah ada berkeluarga. Saya dah berkeluarga. So macam mana dapat keberanian tu untuk tinggalkan pekerjaan dan bina bisnes sendiri? Saya untungnya sebab my wife juga syariah lawyer. Oh, so jadi kita tuan punya sama-sama guaman tu lah, Azlin Suryati tu, betul. maksudnya tu isteri tuan lah? Betul. Kita sama-sama buat. Jadi sama-sama faham lah. Kalau bulan tu dapat ke tak dapat ke, sama-sama faham. Kita tahu dah. Saya ada satu soalan interesting tu tuan. Tuan sebagai seorang yang mendirikan rumah tangga dengan pasangan yang sama bidang, adakah tuan recommend untuk orang berpasangan dengan sama bidang? Especially especially tuan dalam bidang rumah tangga juga at the same time. Betul. Kan, so tuan nampak pattern kan. Betul. Suami isteri ni macam ni, suami isteri ni. So macam mana tuan? Saya macam ni. Sebab sama juga kalau kita kata macam mana pasangan tu ustazah. Okay. Kan? Sama juga kan. Saya sebab memang daripada universiti lagi kita dah sama. Kita dalam bidang yang sama dan cuma masa kita bekerja tu di firma yang berlainan. Kemudian bila kita decide untuk buka sendiri tu, kita dah memang orang kata apa, dah sama-sama faham lah. Memang kita jumpa orang yang bermasalah dalam rumah tangga, memang. In fact, kita pun terpaksa untuk berbincang macam mana nak selesaikan masalah orang ni. Sebab masalah rumah tangga ni dia melibatkan emosi. Kan? Masalah rumah tangga, orang yang datang pada kita ni bawa masalah dia untuk kita dengar dan kita bagi solution dekat dia. Jadi isu dia sekarang, problem dia kadang ada masalah dia tu berpaut daripada kita juga. Kan kita dah fikir macam mana ni. Macam tu orang kena pukul keganasan rumah tangga. Domestic violence kan, kena pukul, kena tinggal ke,
apa semua tu, dia datang dengan kita, dia minta kita dengan harapan kita boleh bantu dia. Kita bolehlah bantu dia dari segi advice kita, dari segi legal part macam mana dia nak buat apa semua kan. Tapi emosi dia tu kadang-kadang sampai kat kita juga. Kita kata kesian macam mana nak tolong ni. Tu. Jadi kita sama-sama bincang lah sebab kita dah tahu kan. Cuma kita tak bawa lah sangat benda ni dalam rumah tangga kita. Kita sekadar selesaikan di pejabat lah, itu sajalah. Point tu, saya ada banyak gila follow up question dengan point tu. Sebab ada ayat kedua tuan tadi, saya ada follow up dengan ayat ketiga. So saya macam agak bercelaru, tak tahu nak proceed dengan mana satu. Tapi saya tanya ni lah tuan, adakah betul, kita kan selalu dengar dalam setiap masalah selalunya there is always two side of a story, betul? So bila tuan sebagai seorang peguam dan ada problem, mesti tuan akan berhubung ataupun berkomunikasi dengan satu pihak je dulu, betul? So macam mana tuan evaluate situation tu tanpa tuan ada peluang untuk berkomunikasi dengan pihak yang satu lagi? Okay, dia macam ni, bila yang datang dekat kita bukan kaunselor. Kita bukan macam kaunselor. Kaunselor ni beza dia, you akan datang, set one time, sit down together, kita bincang apa yang kita boleh bantu. Betul tak macam tu? Orang yang datang dengan lawyer ni, dia biasanya dia berseorangan lah. Ada juga yang datang berdua untuk settlekan mungkin masalah perkahwinan, nak isukan macam mana nak daftar masalah. Ada juga. Tapi kebanyakan yang datang pada kita adalah berseorangan. Dia ceritakan masalah dia, so kita bantu dia dari segi tu. Dan kalau dia kata decide dia nak kita bantu, dan kita akan bantu. So dia yang hire kita, bukan dua orang tu akan hire kita. So orang tu akan hire orang lain. Macam tu lah. Kalau dia nak lawan, dia akan hire orang lain pula. Dia akan hire orang lain. Dia akan hire another lawyer untuk bantu dia di mahkamah. Itu je. Selalu tuan sebagai peguam tahu ke kalau tuan punya klien tu di pihak yang benar atau di pihak yang salah? Kita akan find out lah during session tu kan. Kita tengok betul tak benda ni berlaku. Macam tu lah. Pernah tak tuan find out dalam keadaan yang tuan tak nak find out? Maksudnya tuan expect outcome ni A, tapi lepas masuk mahkamah, keluar terus mahkamah, tuan sedar rupanya klien ni pusing, kelentong ke dan sebagainya. Kita biasanya kita akan tahu. Sebenarnya kita boleh nampak pada masa pada masa dia datang dengan kita lagi sebenarnya. Oh ya. Sama ada kita nak ambil ke tak. Cik, kita tahu kualiti tipu tuan? Kalau dia bila biasanya kalau orang yang ada isu sikit sorok apa semua, biasanya bukanlah kita kata ni peguam ni ada insting lebih, tapi sebenarnya kita boleh tahu. Ya ke? Kita boleh tahu. Bila kita tanya dengan dia macam ni, ni tak betul. Kalau kita akan beritahu, ini tak betul. Ini salah ni. Kalau you nak kita bantu, kita kena betulkan benda-benda macam ni. Banyak session lah. Kita ada orang juga yang ambil, ada orang yang decide untuk tak ambil. Tengoklah pada kita lah. Okey, faham. Jadi kat Malaysia ni tuan, Assalamualaikum guys. So kalau korang pun nak belajar buat money online, semua menggunakan social media saja macam student aku ni, kau tengok dia boleh buat 1,500 aja dengan satu video pertama je. Dia belajar straight pada aku. Ataupun macam Syamim ni, dia buat apa? Dia buat almost RM1,000 menggunakan TikTok Shop saja. Ataupun kalau korang nak buat menggunakan live ni boleh. One of aku punya student ni nampak almost RM500 menggunakan TikTok Shop live. So kalau korang nak belajar, klik link kat bawah, join Audis University. Sekarang kita open hanya RM90 saja sebulan. Kalau korang tak nak kita naikkan harga, join sekarang.